Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka surat yang pertama dalam risalah yang dibekalkan kepada tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah adalah julung-julung surah yang diturunkan dengan sempurna daripada awal hingga ke akhir surah. Ini di antara kelebihan suratul Fatihah, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan suratul Fatihah ini secara sempurna 7 ayat. Daripada awal surah sehinggalah ke akhir surah. Surah yang diturunkan selepas surah Al-Mudaththir. Masalah penyusunan surah ini adalah benda tauqifi daripada Nabi. Walaupun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, hak turun mula-mula, tapi Nabi perintahkan para sahabat letak surah ini di tempat sekian-sekian, ayat ini di tempat sekian-sekian. Kita nak pertikai itu bukan kerja kita, benda tauqifi daripada Nabi SAW. Yang ketiga, kata dia surah ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah dan juga surah Madaniyah, kerana ianya diturunkan sebanyak 2 kali, sekali di Mekah dan sekali di Madinah. Ini di antara istimewanya suratul Fatihah. Kalau surah lain, ayat lain turun sekali, sama ada dia Makkiyah ataupun Madaniyah. Tapi Al-Fatihah ini, sebagaimana disebut dalam kitab Manarul Huda lil Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Abdul Karim Al-Ashmuni, kata dia Makkiyah Madaniyah. Suratul Fatihah ni Makkiyah pun dia, Madaniyah pun dia. Apa dia Makkiyah? Sama ada dia turun di Mekah ataupun turun sebelum daripada hijrah. Madaniyah yakni turun di Madinah ataupun selepas daripada hijrah. Ayat itu dikenali termasuk dalam golongan ayat-ayat Madaniyah. Kenapa? Li'annaha nazalat marratain. Disebut dalam kitab Manarul Huda, kata dia li'annaha nazalat marratain, kerana suratul Fatihah ni turun sebanyak 2 kali. Ni yang membuktikan kelebihan kebesaran suratul Fatihah. Bila? Marratan bi Makkah hina furidatis salah. Sekali turun di Mekah bila mana difardukan salat kepada Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu kali yang pertama turun di Mekah. Wa marratan bil Madinah. Sekali pula untuk kali yang kedua turun di Madinah Al-Munawwarah. Bila? Hina huwilatil qiblah. Di saat diubahkan arah kiblat daripada Masjidil Aqsa di bumi Palestin ke arah Masjidil Haram di Mekah. Kita baca dalam sejarah bagaimana Nabi keluar daripada Mekah, Nabi pergi duduk di Madinah, Allah perintah Nabi sembahyang hadap muka ke arah Masjidil Aqsa di Madinah. Yang mana Masjidil Aqsa ini juga merupakan kiblat orang-orang Yahudi. Dengan harapan orang Yahudi akan menerima Islam bila Nabi sembahyang hadap kiblat ke arah mereka. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Nabi dicerca oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kata kepada Nabi, tengok Muhammad bawa agama baru lain daripada agama kami, tapi sembahyang hadap muka ke arah kiblat sama dengan kami. 16 bulan, 17 bulan Nabi sembahyang dalam keadaan menghadap muka ke arah Masjidil Aqsa. Akhirnya turun perintah Allah supaya kiblat itu dipalingkan ke arah Masjidil Haram di Mekah. Di saat Nabi sedang sembahyang zuhur pada rakaat yang kedua, dalam keadaan rukuk, turunlah wahyu, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dalam peristiwa ini juga, berdekatan dengan peristiwa ini juga turunnya surah Al-Fatihah buat kali yang kedua. Sebab tu para ulama kata surah Al-Fatihah ini Makkiyah pun dia, Madaniyah pun dia. 2 kali dia turun. Subhanallah. Ini di antara kebesaran kelebihan suratul Fatihah berbanding dengan surah yang lain. Mengandungi 141 huruf dan 14 kali syaddah. Ni yang perlu kita jaga tuan-tuan. Syaddah. Iyyaka Rabbi. Asal bagi syaddah tu adalah 2 huruf. Iyyaka. Hamzah kasrah. Ya. Ya yang pertama tu mati. Ya yang kedua berbaris fathah. Sebab tu kita kena tekan pada huruf-huruf yang bersyaddah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi Rabbi. Jangan longgakkan. Bagaimana kita baca dalam suratul Lahab? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Pegang lama di situ pasal apa? Ba hak mula-mula tu ada syaddah. Wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hak tu kita lepas terus pasal apa? Pasal tak ada syaddah di situ. Asal bagi syaddah adalah 2 huruf. Huruf yang pertama mati, huruf yang kedua berbaris.
Kalau kita longgak, kita gugur satu huruf. Gugur satu huruf, tidak sah Fatihah kita kerana kita menghilangkan satu huruf dalam suratul Fatihah. Bagaimana dengan keadaan sembahyang kita? 14 kali syaddah ini tidak boleh kurang satu huruf atau satu syaddah pun dalam pembacaannya. Ini yang kena jaga. Ini yang kena jaga. Silapnya kita hari ini pasal kita mengaji Quran dengan tok nenek kita dulu ni. Bila mengaji dengan tok dulu sampai lam yakunil ladzi, buat puluk kuning. Pasal apa? Lam yakunin. Orang tua kata kena buat puluk kuning, tak tahu ambil daripada mana. Bunyi lam yakunin, buat puluk kuning. Kita pun buat puluk kuning. Lepas pada tu tak mengaji dah. Kok nak mai cari tok-tok guru apa betul balik Fatihah kita, apa betul balik bacaan Quran kita ada. Quran ni jarang sangat duduk dengan kita tuan-tuan. Bila? Duduk pun gagah bulan puasa, bulan Ramadan ni Quran duduk dengan kita. Ni tak berapa hari lagi nak masuk Ramadan, dia kelang kabut lah cari Quran. Hak tinggal setahun dah berdebu habis Quran. Kadang-kadang IJK masjid nak buat majlis tadarus pun pening kepala, fikir macam mana nak buat ni, nak cari orang baca Quran, tak ada dalam kampung ni. Tu imam kata kita rasuah. Buat iklan, siapa-siapa masuk kumpulan tadarus tahun ni dapat duit RM50 kain plekat selai. Orang hak baca pun dia kata, oh cantik kain plekat tak kena beli dah tahun ni. Dapat duit raya pula RM50, aku pun nak masuk. Kawan tak erti baca Quran. Tadarus pula buat lepas tarawih tuan-tuan, 10.30 baru mula, pukul 11 baru mula. Kawan hak mula-mula ni baca lancak lah. Mai tang dia ni hak tak biasa baca Quran ni duk awala ya'lamu. Kawan sebelah kata pukul berapa nak habis, sok tak tak habis lagi. Tegak pergi sekali. Awala ya'lamuna anna Allah. Boleh pergi. Awala ya'lamuna anna ya'lamu tak boleh pergi dah. Kawan sebelah tepuk lantai. Kecil-kecil tak mahu nak mengaji, besar-besar menyusah ke orang. Menyebai malam tu malah esok tak mai dah. Kalau mai pun dia duduk di ujung-ujung masjid. Orang tanya dia Pak Long awak tak pergi baca dengan mereka. Payah baca dengan buat-buat tu. Asal aku baca tak betul. Asal aku baca tak betul. Tak betul itu akulah dia kata. Baik aku baca seorang-seorang semua betul. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Quran duduk dengan kita setahun sekali masa tu aja. Bila pula Quran duduk dengan kita? Tuan-tuan baca dalam surah Abad baru ni. Di pejabat manakah kena kacau dengan jin dan sebagainya. Panggil Tok Bomong ni tak tahu nak habaq dah. Berapa puluh orang tak boleh selesai masalah. Bila wartawan tanya hari ni, lepas tu lah ni buat macam mana? Dia kata kami pasang ayat Quran. Oh, bila kacau kena dengan jin baru nak baca Quran. Sebab tu bila kita tengok Quran, Quran tu tak boleh jadi benda yang lembut di lidah kita bila kita membacanya. Dia perlu kepada latihan. Dia perlu kepada mulazamah dengan dia. Kita sentiasa dengan Quran, baca selalu. Lidah kita walaupun lidah orang Melayu, lidah Jawi, tapi bila kita selalu baca Quran, sambil kita mengaji, kita dengar daripada kaset-kaset, dia akan membentuk lidah kita untuk membaca dengan baik. Tapi kalau setahun sekali baru kita baca, susah. Penting, perlu kepada latihan. Baik, kemudian kata dia suratul Fatihah mempunyai 7 nama. Ini dalam risalah kita ni. Bila dirujuk dalam kitab tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili, dia menjelaskan di situ bahawa pendapat daripada Imam Al-Qurtubi, laha 12 isman. Fatihah ni ada sampai 12 nama. Bila nama banyak tuan-tuan, sebagaimana kita mengaji dalam kaedah kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan mulianya Tuhan empunya nama. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu nama-nama yang husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Berdoalah, serulah dengan nama-nama itu. Fatihah juga dalam risalah kita ni dia bawa 7 di sini. Bila kita rujuk dalam kitab tafsir yang lain, pendapat Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa ada 12 nama. Sebagaimana dibawa dalam risalah kita ni, suratul Hamd, suratul Kanz, suratul Kafiyah, suratul Masani, suratul Salah, suratul Ummil Quran, suratul Fatihatil Kitab, dan ditambah lagi suratul Ummil Quran, suratul Quranil Azim, suratul Syifa, suratul Ruqyah, dan suratul Asas. Ini di antara nama-nama yang digelar untuk suratul Fatihah. Banyak nama itu menunjukkan mulianya Tuhan empunya nama. Banyak nama itu menunjukkan mulianya Tuhan empunya nama. Surah ini dinamakan Al-Fatihah. Fatihah makna apa?
daripada kalimah Fatihah, pembukaan kepada kitab suci Al-Quranul Karim, kerana ianya dijadikan sebagai pembuka dan permulaan dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Suratul Fatihah duduk di depan sekali. Surah ini juga dinamakan Ummul Quran, ibu kepada Al-Quran, dan Ummul Kitab, dan menjadi intisari dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, asasul kutub Al-Quran, asas ataupun dasar kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab samawi, kitab yang turun daripada langit ini adalah Quran. Wa asasul Quran Al-Fatihah, dan asas seluruh isi kandungan Al-Quran itu terkandung dalam suratul Fatihah. Wa asasul Fatihah, dan seluruh isi kandungan Fatihah itu, kesimpulannya, rumusan dia terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Betapa besarnya Bismillahirrahmanirrahim, betapa besarnya suratul Fatihah. Seluruh isi kandungan kitab-kitab yang Allah turunkan daripada langit terkandung dalam suratul Fatihah, terkandung dalam Quran. Seluruh isi kandungan Quran itu terkandung dalam suratul Fatihah, dan seluruh isi kandungan Fatihah itu terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian yang ke-8 kata dia, surah ini juga dinamakan As-Sab'ul Mathani, yang membawa maksud 7 ayat yang sentiasa diulang-ulang, kerana ayat-ayatnya diulang-ulang bacaannya pada setiap rakaat salat. Dikatakan Sab'ul Mathani. Pada malam Isra' dan Mi'raj pun Allah sebut kepada Nabi, aku beri kepada kamu 7 ayat yang sentiasa diulang-ulang. Dalam Quran pun Allah sebut, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah beri kepada kamu 7 ayat yang sentiasa diulang-ulang dalam sembahyang. 4 rakaat kita sembahyang Zuhur, 4 kali kita ulang Fatihah. 3 rakaat kita sembahyang Maghrib, 3 kali kita ulang Fatihah. 23 rakaat kita sembahyang solat sunat tarawih bersama dengan witir, 23 kali kita ulang suratul Fatihah. Tak sah sembahyang kita kalau tak baca suratul Fatihah. Ini menggambarkan kepada kita betapa pentingnya suratul Fatihah ini, betapa agungnya suratul Fatihah ini. Tidak mempunyai 7 huruf hijaiyah. Yang 7 huruf ini kebetulan menjadi panggilan nama kepada 7 jenis siksaan neraka. Bila dikaji, dilihat dalam suratul Fatihah ini rujukan daripada kitab sama ada dalam Manarul Huda ataupun Haqqut Tilawah. Sebagaimana disebut dalam suratul Fatihah ini tidak mempunyai 7 huruf hijaiyah, yang 7 huruf ini menjadi pangkal kepada 7 jenis siksaan api neraka. Subur, yakni hancur lebur; Jahannam, rasa binasa; Khalidin, kekal selama-lamanya; Zamharir, yakni sejuk kaku; Syaqawah, aneka siksaan; Zulmah, gelap gelita; dan Fariqah, pecah berkecai. Bila kita kaji balik dalam suratul Fatihah, rupa-rupanya ini di antara kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah buat satu-satu benda tu dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, tidak terdapat huruf-huruf ini yang kebetulan surah ini, huruf ini menjadi pangkal kepada 7 jenis aneka siksaan di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit sebanyak tentang muqaddimah. Kemudian kata dia mengandungi 7 ayat. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Ittifaq segala ulama, segala imam bahawa Fatihah ni tak boleh kurang daripada 7 ayat. Tak boleh kurang daripada 7 ayat. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim dikira satu ayat atau ayat yang pertama dalam suratul Fatihah. Sebab tu kita yang berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i, Bismillah itu adalah satu ayat daripada suratul Fatihah. Tuan-tuan buka dalam mushaf kita ni, mushaf yang ada pada kita hari ini, tuan-tuan buka pada Bismillahirrahmanirrahim, habis di Bismillah dia buh siap-siap ayat nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim, akhir dia buat bulat nombor 1 dah, menggambarkan kepada kita bahawa Bismillah itu termasuk dalam satu ayat dalam suratul Fatihah. Tak baca tak sah sembahyang kita kerana tidak cukup bilangan ayat. Baik, dari segi pengiraan, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin dikira satu ayat atau ayat yang ke-7. Cuba perhati tuan-tuan. Baik, dalam mazhab kita Imam Syafi'i yang berpegang dengan mengatakan Bismillah